Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah dalam ayat ke-73 surah Al-Baqarah, "Faqul nadribuhu bi ba'dihha, kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun." Yang bermaksud, lalu kami berfirman, idribuhu bi ba'dihha, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Dari dalam ayat yang ke-73 ini kita boleh belajar perkataan yang pertama adalah perkataan qulna. Qulna. Okey, qulna saya nak tulis. Ready ya, saya nak tulis. Tuan-puan boleh catat. Sediakan pen dan kertas untuk catat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak ada pen dan kertas, tulis balik dekat komen pun boleh. Mudah-mudahan yang bersama kita boleh belajar juga. So kamera boleh zoom kan? Saya tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan yang pertama adalah perkataan faqulna. Faqul nadribu, faqulna. Okey, perasan tak tuan-puan? Perasan ke perasan ke perasan? Faqulna dekat sini ada 3 kalimah. Berapa kalimah tuan-puan? 3 kalimah. Salam Ustaz Dirjah. Waalaikumsalam. Okey, dia ada yang pertama huruf fa. Dia ada yang kedua fi'il. 3 adalah nomer na. Okey. Kalau tuan-puan first time tahu benda ni, tulis kat bawah first time. So, dalam uniknya bahasa Arab, dalam faqulna ni ada 3 perkataan, 3 kalimah, iaitu fa, iaitu huruf. Fa ni adalah huruf. Fa ada banyak jenis fa. Ada fa ataf, ada fa untuk jawab syarat, ada fa, macam-macam jenis fa. So kat sini kita kena tengoklah dari segi i'rab dia akan mendalam. Saya tak nak membahaskan dari segi i'rab tentang bahasa Arab. Saya nak lebih kepada maksud ataupun perkataan itu, pecahan-pecahan perkataan. Jadi dalam ni ada fa, maksud dia maka. Kalau asasnya fa, maksud dia maka. Dia adalah huruf. Qulna ini adalah silap, bukan qulna ni, dia qul dia. Kat situ. Okey. Qul ni adalah fi'il. Nanti saya huraikan apa yang boleh asal perkataan qulna ni daripada apa. Na ni adalah dhamir, isim. Jadi dia ada huruf, dia ada fi'il, dia ada isim. Lengkap tiga jenis kalimah itu. Kalimah terbagi bertiga, isim, fi'il dan huruf. Kat sini ada huruf, ada fi'il dan ada isim. Jadi qulna ini asalnya daripada qala. Maksud dia berkata. Maksud faqulna, maka kami telah berkata. Qala, asal dia adalah qala. 3 perkataan. Qala. 1, 2, 3. Qala. Na ni adalah dhamir, maksud dia kami. Jadi maksudnya kami telah berkata. Asal qala, tapi apa yang kita boleh belajar daripada qulna ni? Daripada asal qala ini, dia boleh menjadi yaqulu. Qala ni maksud dia telah berkata. Yaqulu ini sedang berkata. Kalau macam saya sedang berkata, kata aqulu, saya sedang berkata. Oh, dia macam present tense lah. Present tense. Ini qala ni past tense. Past tense. Yaqulu present tense. Qulu present tense, maksud dia sedang berkata. Nanti kalau tuan-puan nak belajar, nak cakap Arab, balik rumah cakap aqulu, maksudnya saya sedang berkata. Taqulu, kamu sedang berkata. Lagi dia boleh terbina qaulun. Qaulun ni maksud dia perkataan. Dia adalah masdar. Masdar yang terbit daripada qala fi'il, dia jadi qaulun, masdar. Maksud dia perkataan. Kalau qala dengan yaqulu, maksud dia berkata. Tapi kalau qaulun adalah perkataan. Qauluka, perkataan kamu. Qauli, perkataan saya. Qauluna, perkataan kami. Lepas tu lagi, apa lagi yang boleh belajar daripada qala? Qailun.
Qailun. Qailun. Qailun itu adalah yang berkata. Qailun adalah orang yang berkata. Contoh saya cakap, contoh ayat dia, ana qailun, saya orang yang berkata, saya orang yang bercakap. Huwa qailun, dia orang yang bercakap. Man qail, siapa yang berkata? Ana, saya yang berkata. Ini so daripada qala, daripada qulna ini kita boleh belajar asalnya daripada qala kemudian menjadi yaqulu, present tense, sedang berkata. Qaulun, masdar dia perkataan, kemudian qailun, saya yang berkata, orang yang berkata. Qailun adalah orang yang berkata, orang yang bercakap. Sebaru satu perkataan, dah kita belajar banyak benda. Okey, perkataan yang kedua yang kita nak belajar adalah perkataan idrib. Qul nadribuhu, daripada idribu, faqul nadribuhu, idribuhu. So idribu ini terbina daripada idrib dengan dhamir waw ni dengan dhamir hu ni. Dia ada 3 juga. So idrib ini adalah fa'il. Idrib dia adalah fa'il amar. Tadi saya kongsikan dengan tuan-tuan, qala fa'il madhi past tense, telah berlaku, telah bercakap. Kemudian yaqulu, sedang bercakap. Ini adalah idrib, fi'il amar, maksudnya suruhan. Idrib, pukullah. Pukullah. Kalau tadi saya lupa nak kongsikan, ada satu lagi qul, maksudnya katakanlah. Kalau dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ada 3 qul. Qul tu maksud dia katakanlah. Dia adalah fi'il amar, arahan. Jadi yang pertama ni idrib ini fi'il, kata kerja, suruhan, suruh buat, fi'il amar. Wow, ini yang ada pada kat sini ni dia adalah dhamir. Dhamir untuk ghaib. Dhamir menunjukkan mereka. Mereka ni dhamir ni termasuk dalam isim lah, kata nama. Dhamir termasuk dalam isim, kata nama. Jadi fi'il ada, dhamir ada, hu ni pun adalah dhamir. Dia termasuk dalam isim juga. Jadi dia ada fi'il, dhamir ataupun fi'il, isim. Waw ni menunjukkan mereka. Idribu, pukullah kamu akan mereka, pukullah mereka. Hu. Jadi Allah kata kat sini, pukullah itu, mayat itu dengan bahagian hu ini menunjukkan ia. Jadi idribu ini bukan mereka, maafkan saya. Idribu ni adalah arahan untuk kamu ramai, sebab dia adalah fi'il amar. Maafkan saya. Idribu, waw ini merujuk kepada antum. Idribu maksud dia pukullah kamu ramai. Kalau idrib, kamu seorang, pukullah kamu untuk seorang. Idriba, pukullah kamu 2 orang. Tapi kalau idribu, kamu tu ramai, pukullah kamu wahai orang yang ramai. So kena tengok tafsiran. Allah merujukkan kepada siapa? Mungkin kaum Nabi Musa kat sini. Hu ini merujukkan kepadanya, dia. Dalam tafsir menunjukkan kepada mayat. Pukullah mayat itu. Idribuhu. So hu kalau kata di bukan ayat Al-Quran, dia terjemahan dia adalah dia. Dia untuk lelaki. Jadi kalau tuan-puan nak guna untuk ayat yang biasa, contohnya kita nak kata pen ini, pen. Qalamuhu maksudnya pennya. Kitabuhu, bukunya. Nya tu nya lelaki. Jadi kat sini hu ni adalah dhamir menunjukkan ganti nama kepada dia. Okey, boleh faham? Sekarang saya nak jelaskan perkataan idrib ini, apa yang kita boleh belajar. Boleh pecah macam qala tadi. Perkataan idribu ni, okay, apa yang kita boleh belajar daripada idribu? Dia asalnya adalah daraba. Macam ni, daraba. Asalnya adalah 3 huruf sahaja. Daraba, 3 huruf.
Tiga huruf sahaja, iaitu daraba. Daraba maksud dia telah memukul. Dia adalah past tense, telah memukul. Daraba. Kemudian yadribu. Yadribu maksud dia sedang memukul. Dia adalah present tense. Yang ketiga adalah kita boleh buat macam ni adalah idrib. Idrib, pukullah. So saya ambil daripada fi'il amar ni, saya pecahkan benda lain. Iaitu daribun. Daribun maksud dia yang memukul, orang yang memukul. Man daribun, huwa daribun. Siapa yang memukul? Dia adalah pemukul. Si pemukul kita kata darib. Anta daribun, kamu pemukul. Yang ke seterusnya, darbun. Darbun ni maksud dia pukulan. Dah zoom ke? Dah. Darbun ni maksud dia pukulan. Kalau daraba telah pukul, yadribu sedang memukul, daribun adalah pemukul, darbun adalah pukulan. So kita dah belajar daraba, yadribu, daribun, darbun. Satu lagi adalah madrub. Madrubun. Madrubun ni maksud dia yang dipukul. Madrubun ni yang kena pukul. Daribun ini adalah orang yang pukul, pemukul ataupun orang yang pukul. Madrub ini adalah mangsa kena pukul. Siapa yang kena pukul? Umar madrubun, Khalidun madrubun, huwa madrubun, dia yang kena pukul. Jadi kita belajar daraba 1 2 3 4 5 perkataan daripada idribuhu. So okey, kita nak beralih kepada perkataan yang ketiga pula. Perkataan bi ba'diha. Ini tidak ada pecahannya lah. Saya just nak kongsikan kepada tuan-puan yang dia ada terbahagi kepada banyak. Ni terbahagi kepada huruf ba, lepas tu ba'dun, dan kepada ha. So ba ini adalah haraf. Haraf. Ba'dun ini adalah isim. Ha ni adalah dhamir. Dhamir ni adalah isim lah. Haraf. Ba ini adalah haraf. Haraf jar nama dia. Kalau tuan-puan berpeluang belajar nahwu tata bahasa Arab, tuan-puan akan lebih tahulah. Haraf jar ni ada lagi dia punya adik-adik beradik dia ataupun geng-geng dia, huruf jar. Dan maksud huruf jar dia apa fungsi dia. So antara fungsi huruf jar, dia akan inilah membariskan ni baris bawah selepas dia. Jadi dekat sini ada ba, haraf jar dan gabungan dengan isim. Ba'dun ni adalah isim, ha ni adalah dhamir juga adalah isim. Jadi yang saya nak highlightkan sini adalah ba'dun. Ba'dun maksud dia sebahagian. So kita nak kata akal tu ba'da aruzi, saya makan sebahagian daripada nasi. Ba'dal khubzi, saya makan sebahagian daripada roti. Ba'dun maksud dia sebahagian, dia adalah isim. Jadi dalam perkataan bi ba'diha ni dia gabungan daripada huruf, isim dan juga isim.